Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan sambung pada muka surat 33. Betul tu kan? Last kali kita berhenti muka surat 32. Jadi kita sambung pada muka surat 33, iaitu bab mengajak kepada kebaikan dan petunjuk, tolong menolong di dalam berbuatan ataupun dalam melakukan kebajikan dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini asas kehidupan kita, iaitu kita, yang pertama, kehidupan kita tidak ada sistem paksaan. Dan Syekh Muhammad Abdul menyatakan tidak ada siapa pun yang berkuasa ke atas sesiapa. Maknanya tidak boleh kita paksa sesiapa, melainkan kita mengajak, kita bagi kesedaran kepada mereka. Ini basic dalam Islam. Sebab itu Islam dia boleh hidup di mana-mana, kerana dia, tabiat dia adalah agama menyeru, agama mengajak. Dia tidak ada sistem paksaan. Dan menyeru dengan hikmah. Hikmah ini satu istilah yang sangat tinggi maknanya, iaitu mengajak dengan perkataan yang tepat, dan mengajak dengan perbuatan yang tepat. Maknanya kita dakwah terbahagi kepada dua. Satu, percakapan yang baik, maka menuntut kita mempelajari ilmu percakapan ataupun ilmu ceramah ataupun speech ataupun komunikasi. Kerana apabila kita tidak mempelajari seni ini, maka kita tak dapat menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang tepat. Kebenaran itu akan dicantikkan dengan tulisan ataupun bahasa yang baik. Sebab itu bahasa kaum, sastra bagi sebuah bangsa itu sangat penting. Kerana dengan sastra kita boleh menyampaikan maklumat dengan bahasa yang indah, bahasa yang boleh menghidupkan hati dan boleh mengajak orang berfikir. Sebab itu para anbiya diutuskan dengan bilisan qaumi. Dengan setiap kaum itu ada bahasa dia. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita yang mengajak orang ramai kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang paling terbaik, bil hikmah, dan juga tindakan yang terbaik. Maka hikmah ini dia menjadi ruang kepada kita untuk menyampaikan risalah Islam ini, sama ada dengan tindakan kita, sama ada dengan tulisan kita ataupun dengan ilmu yang disampaikan. Dan juga ulama menafsirkan al-hikmah ini dengan kefahaman yang mendalam. Kita ajak orang dengan ilmu, dengan kajian, dengan research. Yang saya pernah sebut, apatah lagi di zaman moden ini, satu ilmu yang penting di dalam dakwah adalah ilmu statistik. Ilmu yang kita namakan sebagai statistik, yang boleh memperkukuhkan dakwaan kita. Sebab bila kita nak menyampaikan satu dakwaan kita kepada masyarakat, sudah pasti mereka ingin melihat bancian yang dilakukan oleh kita. Berapa banyak orang yang baca Quran jadi orang baik. Jadi perlu kepada fakta yang kita kumpulkan melalui statistik yang dibuat. Statistik selalu digunakan dalam ekonomi, politik, tetapi sebenarnya digunakan dalam semua sektor kehidupan, kerana ia merupakan satu kebijaksanaan, ia merupakan satu hikmah. Sebab itu bila kita berdakwah, dakwah bukan hanya satu kewajipan dari sudut menyampaikan kebenaran, tetapi dakwah ia menuntut kepada kepelbagaian uslub ataupun teknik yang lebih berkesan. Dan syarat pertama dalam dakwah, mesti fakta itu sahih. Fakta itu mesti tepat. Dia tidak boleh menjadi satu cerita dongeng. Sebab kita bimbang apabila di dalam menyampaikan dakwah kita dipanggil gairah untuk menyampaikan ilmu tanpa usul perisa, dan ia tidak mendatangkan kebaikan. Cerita-cerita yang kita dapat
sama ada dalam Israiliyat ataupun cerita palsu, kita bawa kepada masyarakat tanpa kita meneliti satu dakwaan. Sedangkan dalam Al-Quran, satu benda yang penting yang perlu diambil berat oleh kita ialah dipanggil fiqhut tathabbut, iaitu kefahaman menganalisa dan membuktikan satu cerita itu sahih. Dan yang sekarang ni tak diambil berat oleh blogger, dia panggil keyboard warrior. Ini kalau tulis apa yang dapat cerita semua. Ini bukan satu sistematik. Kerana Nabi menyebut kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang tu buat dosa bila dia cerita apa yang dia dengar. Tak tapis dah. Kerana bila kita buat cerita yang tidak kukuh, dia akan menjadi kita menyesal bila kita dapati bahawa cerita itu tak betul. Dan zaman sekarang ni sangat penting. Sama kita nak tulis WhatsApp, nak kirim ke kawan, pastikan cerita itu tasabut. Maksudnya dia betul-betul fakta itu mempunyai sandaran dari mana dan sebagainya. Sebab kita tak mau menjadi pembawa cerita seperti tukang kayu di tengah malam, dia bawa kayu, akhirnya yang dalam tu ada ular dan sebagainya. Maka dalam Al-Quran sebut idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dah datang satu cerita kepada kamu, asas pertama yang dibangunkan oleh Al-Quran ialah cuba kita periksa dulu cerita tu. Dan cerita ataupun pengkhabaran itu terbahagi kepada syar'i dan juga akli. Maknanya kalau benda itu dalam bentuk syar'i, hukum syar'i, sudah pasti kita merujuk kepada pakar dia. Kalau cerita tentang bukan syar'i, maklumat sains, maklumat apa dakwaan, sudah pasti kita merujuk kepada pakar dia. Sebab di zaman kita sekarang ni semua orang bawa cerita. Semua orang ada testimoni yang menarik. Jadi dalam akhbar, dalam berita, iklan, semuanya kita rasa kadang-kadang agak melampau, sehingga kita tidak tahu kebenaran dia. Sebab itu dalam Al-Quran dia membina fiqhut tathabbut. Sebelum kita nak cerita kepada orang itu, pastikan maklumat itu betul-betul. Sebab orang akan bawa cerita itu kepada orang lain. Kalau cerita itu tak betul, kita telah mewarisi satu pemikiran yang tak betul kepada ramai orang. Malah katalah kita menyatakan satu dakwaan, baca orang tua dulu katalah kalau nak musafir jangan keluar pintu depan, keluar pintu belakang. Jadi kita pun pegang begitu sampai satu pada peringkat benda itu berpindah kepada generasi ke generasi masih lagi macam tu. Sedangkan mungkin orang yang kata macam tu dia ada pada sebab yang lain zaman dulu macam mana. Kita pun tidak menghuraikan dengan betul, tidak mengenal pasti cerita itu dengan betul. Akhirnya warisan itu dipegang dalam keadaan yang tidak baik. Ini contoh. Maka setiap orang yang bercakap dia bertanggungjawab. Sebab itu Al-Quran sebut kullu ulaika an mas'ula. Mulut kita, mata kita, tangan kita semua bertanggungjawab di atas apa yang kita disampaikan. Kita tak boleh kata dia yang cerita kat saya, betul lah dia cerita kat saya. Tapi kita ni apa peranan kita? Sebab tu Nabi dia buat satu conclusion, cukuplah orang tu buat dosa, semua dia dengar dia cerita kat orang. Nah, ini satu bidang yang sangat penting yang diambil. Jadi al-hikmah ini satu dunia yang sangat luas. Kadang hikmah ini dia bukan setakat ilmu, tetapi dia merangkumi pengalaman, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita bila kita bercakap, kita memohon Allah bagi kita taufik supaya kita bercakap itu dalam bahasa yang tepat, dapat difahami dengan mudah, dan fakta yang diberikan itu adalah sahih. Maka perkembangan masyarakat berlaku dengan baik. Sebab itu bila Nabi Musa nak berjumpa dengan Firaun, dia baca doa yang diajar sendiri, yang dibacakan dan direkod oleh Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebab target bercerita adalah yafqahu qawli, supaya mereka faham apa yang ingin sampaikan. Sebab itu kewajipan kita bukan sampaikan sahaja, tetapi kita menyampaikan dalam bentuk yang paling terbaik. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Ada orang nampak nasihat satu benda betul, ya, tetapi cara menasihati itu lebih diambil berat. Seperti kata Imam Syafi'i ataupun ulama yang lain seperti Imam Zaruq, siapa yang menasihati kamu
tanpa diketahui oleh orang lain, maka itu dinamakan nasihat yang syar'i, makbul, yang diterima. Tetapi siapa yang nasihat kamu di hadapan orang ramai sehingga mengaibkan kamu, itu dipanggil menjatuhkan maruah kamu. Sebab itu kita tengok di bilik kaunseling tu, dia bersendirian, dia tak boleh terbuka sebab dia benda personal. Maka tidak boleh kita nasihat peribadi face to face di Facebook, kerana isu peribadi dibawa dalam Facebook. Facebook ni satu benda yang boleh jadi kebaikan dan juga keburukan. Kerana nilai insan itu sangat penting. Bila kita nasihat dia dalam keadaan tidak hormat dia tidak mampu menerima nasihat kita, maka mau'izah hasanah ini sangat penting, kerana dia boleh menjadikan insan itu menerima nasihat. Kerana nasihat itu sangat berat. Kata Imam Ghazali, an-nasihatu sa'bun an-nasihatu sahlun wa qabuluha sa'bun. Nasihat mudah disampaikan, tetapi nak terima nasihat itu satu benda yang membebankan. Maka lembutkan nasihat kita. Itu di antara ayat yang kita pegang, dan ia menjadi satu parameter ataupun menjadi satu garis panduan kepada kita bila kita nak berdakwah. Dakwah dia adalah satu ilmu, dan dia merupakan satu ruang yang bukan tugas yang mudah. Hayawan mudah. Hayawan kita ikat dia ikut kita. Manusia, ia memerlukan kepada masa. Ia memerlukan kepada time yang sesuai. Bukan semua waktu kita boleh nasihat orang, tapi waktu-waktu yang bersesuaian, dengan bahasa yang bersesuaian, dengan nada yang bersesuaian, dan mengikut peringkat audiens kita. Orang yang bermusuh dengan kita, bahasa tidak sama. Orang akademik, bahasa tidak sama. Orang kampung, bahasa tak sama. Orang perempuan, bahasa tak sama. Student, bahasa tak sama. Semuanya berhajat kepada mengenal audiens kita, atau kita namakan sebagai fake reality. Makna memahami reality kita supaya kita mampu menyampaikan satu ilmu itu yang sesuai difahami oleh satu penduduk. Maka ini yang menjadi satu kewajipan kepada pendakwah, mengenal insan. Ma'rifatul insan adalah syarat kepada kejayaan sesebuah dakwah. Bila kita tidak mengenal satu penduduk, ataupun kita namakan sebagai sosiologi, ilmu kemasyarakatan, tabiat mereka, masalah mereka, apa yang mereka hadapi, apa problem yang mereka hadapi, macam mana nak masuk dengan orang kampung, dengan orang bandar, maka ia berhajat kepada ilmu lain daripada ilmu agama. Sebab tu Syekh Qardawi dia ada satu karang kitab, tajuk dia Thaqafatud Da'iyah, ilmu-ilmu yang patut dipelajari oleh pendakwah. Maka dia masukkan salah satu ilmu dakwah adalah human science, ulum insaniyah, yang terbahagi kepada 5 ilmu, iaitu ilmu sejarah, ilmu geografi, psikologi, sosiologi, kemudian ilmu apa dia sebut lagi. Itu sebagai satu senjata kepada kita. Karena bila kita hanya belajar ilmu agama, tetapi kita tidak mengenal insan dan sekeliling dia, kita tidak mampu menyampaikan satu benda yang sesuai. Dia macam bagi ubat lah. Kalau doktor dia diagnosis silap, maka ubat tu tak betul. Maka nak jadi pendakwah yang berjaya bukan satu benda yang gampang, kata orang Indonesia. Dia berhajat kepada ilmu-ilmu yang dipanggil sebagai ilmu-ilmu musaidah, ilmu-ilmu yang membantu ilmu agama. Geografi juga penting, sebab geografi ini menentukan juga tabiat, panas, sejuk, ribut dan sebagainya, membantu sistem pembentukan minda dan pergerakan. Sebab tu ada buku yang bagus, tapi dia rasa ada terjemahan. Nama dia buku Muqaddimah Ibn Khaldun. Di Indonesia lah banyak terjemah. Buku tu kurun 600 Hijrah. Sebab Ibn Khaldun itu dia dianggap sebagai bapa sosial. Kalau di barat ada nama apa tu, dia panggil bapa sosial tu, yang mengasaskan macam mana ilmu sosiologi. Tapi Ibn Khaldun lebih awal lagi, dia mengkaji budaya orang kampung, bandar, kepimpinan, kesemua dalam buku itu dinamakan sebagai muqaddimah. Maknanya macam mana nak memperkenalkan insan kepada kita. Jadi buku tu sangat bagus.
Indonesia dia ada terjemah, ataupun Inggeris. Melayu tak ada, sebab buku tu tebal, dia lebih kurang 800 muka surat, tebal daripada buku ni. Dia buku lama. Jadi dia mengajar kita macam mana nak mengenal insan, barulah kita boleh sampaikan dakwah dengan baik. Sebab itu Rasulullah SAW, di antara cara dia nak mengenal insan, dia buat statistik, kita pun namanya ihsaiyah. Itu dalam kategori ini ada orang Islam, orang tua banyak mana, orang muda banyak mana, remaja banyak mana. Di situ kita boleh plan program, ataupun dia panggil dalam bahasa apa, ekonomi, strategi. Strategi maknanya kita melihat kepada matlamat kita dah jelas, kemudian cara approach kita dengan masyarakat dan program-program yang sesuai dengan masyarakat kita. Tapi bila kita tidak ada statistik, kita mungkin berdakwah ke mana, masyarakat ke mana. Di sini kita melihat orang yang belajar statistik, dia boleh membantu para pendakwah macam mana nak mengemukakan satu pendekatan yang baik terhadap masyarakat. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda pada muka surat 34. Hadis ini menyeronokkan kita, sebab tak semua kita ajak ni kita buat. Qala Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajar, yang menunjukkan kepada jalan yang baik, dia dapat pahala seperti mana orang yang buat. Sebab manusia ni dia ada beberapa peringkat di dalam mengajar. Mengajar benda yang wajib, kita wajib buatlah. Mengajar benda yang sunat, maka sunat kita buat. Mengajar benda yang harus, maka taklah sunat dan tak wajib kita buat. Jadi peringkat-peringkat praktikal ni dia ada ceiling dia, tak sama. Sebab orang kata ni ustaz dia suruh dia tak buat pun. Semua benda kita ajar kita buat. Pensyarah dia ajar bayu, dia mengajar ilmu-ilmu, tapi dia tak jadi doktor, dia mengajar. Tapi ada benda yang bila kita mengajar kita kena buat. Ada benda yang kita mengajar kita tidak perlu buat. Jadi ini di antara peringkat-peringkat yang menjadikan kita lebih bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada orang. Sebab ada orang dia macam lebih kurang farmasi lah. Dia terbagi ubat tapi dia tak doktor. Jadi sebagai pendakwah ada ruang dia macam tu. Dia bagi solusi. Tapi kemungkinan dia pun taklah sehebat mana tindakan orang yang mendengar nasihat tersebut. Jadi kehidupan pada kita ni kadang-kadang menjadi doktor, kadang-kadang kita menjadi farmasis dan seumpama dengan dia. Jadi hadis ini menggembirakan hati orang yang mengajar. Mungkin seorang ayah tu dia jahil, dia tidak ada pengetahuan ilmu yang tinggi. Tapi dia mengajak anak dia, menunjuk anak ke sekolah, ke universiti. Jadi anak dia belajar di sekolah, dia dapat pahala besar. Jadi tidak semestinya kita mengajak orang kepada kebaikan itu kita buat benda tu, tapi kalau kita boleh buat itu lebih baik. Karena yang disebut dakwah yang paling terbaik, kita menggabungkan unsur percakapan dengan amalan kita. Maka kita belajar dengan ilmu dia dan dengan amalan dia. Ini yang paling terbaik, atau istilah Arabnya disebut sebagai Rabbani. Rabbani makna dia yu'allimun nas bi'ilmihi wa amalihi, kata ulama. Rabbani ini kata ulama, dia mengajar manusia, mendidik manusia dengan ilmu dan amal dia. Dan inilah Rasulullah buat dalam masyarakat. Rasulullah SAW turun ke Madinah, dalam masyarakat ajar ilmu. Kemudian Nabi mempraktikkan ilmu tersebut, maka para sahabat melihat tindakan Nabi dan juga mendengar percakapan Rasulullah SAW, maka terdidiklah masyarakat yang begitu unggul, yang tak pernah dicipta ataupun yang tak pernah lagi yang boleh sama dengan masyarakat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sampai sekarang ini kita tidak dapat mencari ganti masyarakat tersebut, masyarakat yang luar biasa. Tetapi kita boleh mengikut teknik yang dibawa oleh Rasulullah SAW, masyarakat yang berdiri di atas kepercayaan. Ini penting. Masyarakat yang kedua berdiri di atas ibadah. Penting, ibadah mesti ada. Bila satu kawasan itu kita tengok tidak ada masjid, tak ada surau, tak ada ibadah, maka kita mengetahui masyarakat tersebut adalah masyarakat yang fasik. Sebab tak berhubung dengan Allah.
Masyarakat itu apa yang mereka buat? Takkan 24 jam mereka hidup hanya untuk makan dan minum? Tidak ubah seperti al-an'am, binatang ternakan yang bangun tidur makan, kemudian tidur balik. Sebab itu Allah menyamakan golongan ini seperti kal-an'am balhum Allah. Mereka ini seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk. Karena binatang ternakan ini dicipta memang untuk macam itu. Dan manusia tidak dicipta untuk makan minum semata-mata. Dia dicipta mempunyai target yang lebih tinggi, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini satu benda yang sangat dipanggil apa? Konsep yang sangat mendalam apabila kita menyebut ubudiyah. Kerana dia mengeluarkan dirinya daripada menyembah selain daripada Allah, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah matahari. Yang paling bahaya menyembah hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi dia ikut hawa nafsu dia. Hawa nafsu kata buat jahat, dia buat jahat. Walaupun dia berada di istana, tapi dia belenggu dengan hawa nafsu dia. Maknanya bila seseorang itu dia menyembah Allah Azza wa Jalla, mengabdikan diri kepada Allah, dia telah memulakan ataupun telah mencapai kejayaan yang tinggi. Kerana dia tidak dibelenggu oleh makhluk. Makhluk ini yang menyebabkan kita ini takut. Bila kita menyembah makhluk, sudah pasti ketakutan itu datang kepada kita, dan akhirnya kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengejar kebaikan dengan menyuruh orang melakukan kebaikan. Baik, Imam Muslim meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda. Bayangkanlah Imam Nawawi, Imam Muslim, tak tahulah pahala mereka banyak mana. Kita baca hadis mereka, dah hadis ni bukan dibaca oleh kita saja. Kita hadis ni dah hampir, kita katakan kalau Imam Nawawi tulis dah 700 tahun. 700 tahun tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti walaupun sehari orang yang tak ada yang tak baca. Bukan dibaca di Malaysia, di Indonesia, di Thailand. Pergilah pondok-pondok mana kitab ini menjadi asas. Di Al-Azhar, masjid itu sendiri ajar kita. Di Tunisia, di India, di Mekah, di Madinah, di seluruh dunia kita. Subhanallah. Sedangkan Imam Nawawi dah 700 tahun meninggalkan kita, tapi seluruh dunia sebut nama dia. Ajaib. Hatta pengajian di TV pun ada, Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Dan Imam Nawawi ni dia hidup hanya jangka masa yang sangat pendek, 45 tahun umur dia. Dan dia tidak berkahwin, tak sempat nak berkahwin. Kerana dia sibuk menulis, mengajar, membaca. Dan dia meninggalkan warisan ilmu sangat luar biasa. Dan dia menjadi rujukan pada takwa dan juga ilmu. Kalau nak belajar takwa, belajar daripada Imam Nawawi. Ilmu, subhanallah, luar biasa. Jarang kalau dari segi sudut akademiknya melihat seorang ulama dia ini menguasai pelbagai bidang dalam bentuk sempurna. Bahasa Arab yang sempurna, hadis yang sempurna, Quran yang sempurna, fiqh, ilmu cukup, usul fiqh. Kalau kita baca kitab dia ada kitab yang besar, dia 9 jilid, nama dia Al-Majmu'. Jadi besar, luar biasa kita. Satu jilid lebih kurang katalah 300 muka surat, 300 kali 9 lebih kurang 2700 muka surat. Itu ditulis zaman dulu, zaman pen dakwah, lampu pun tak ada, semua guna pelita minyak. Dan buku bukan macam ni cantik, buku semua tulisan tangan. Duduk tulis dan nak dapat ilmu ke sana kemari jalan kaki. Subhanallah. Tetapi Allah bagi satu kekuatan luar biasa yang dipanggil sebagai taufik. Taufik yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka dapat pahala sangat banyak sebab hari-hari orang baca. Alhamdulillah, Imam Nawawi pernah tulis dalam kitabnya, kalau saya cadang untuk baca bulan Ramadan di rumah waktu pagi dan petang, nama dia Al-Adhkar. Itu banyak galeri ilmu ada, Syarikat Hidayah ada. Kalau biru tak keluar, insya-Allah akan datang dalam proses. Tapi buku itu menceritakan ibadat pagi dan sampai tidur. Dan Imam Nawawi tulis dalam mukadimah dia, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang menyayangi saya pada hari kiamat. Oh, dia punya doa dia. Mana dia fikirkan siapa yang baca buku dia, sayang dia, insya-Allah kita doalah sama-sama duduk dengan dia pada hari kiamat.
Ini ulama-ulama yang sangat agung, dan maqam dia ada di Syria, di Damsyik. Tapi depa dah buang semua tempat yang sedang berperang, tapi berkat dia masya-Allah. Nabi kata man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang ajak kepada kebaikan, pahala orang ikut dia dapat sama. Ini satu benda yang penting bagi siapa yang ada jadi pemimpin, yang ada ikutan, yang dia jadi ikon kepada masyarakat. La yanqusu dzalika min ujurim syai'an. Sedikit pun pahala tak berkurang. Ini satu benda yang menjadikan qiyadah, kepimpinan itu satu benda yang diikuti. Maka menjadi tugas yang berat. Menjadi orang yang diikuti satu tugas yang berat. Kerana kalau kebaikan dia tanggunghlah, kalau keburukan dia tanggung juga. Wa man da'a ila dhalalah. Siapa yang bawa ajaran sesat. Ajaran sesat saya sebut di Malaysia saja ada lebih kurang 152 ajaran sesat. Yang terbaru yang nama dia ajaran Millata Ibrahim. Nama dia Quran, daripada ayat Quran, tapi tak sembahyang. Dia orang tak sembahyang. Dia orang ada di banyak sebelah Gombak. Selayang tu tempat sesat tu. Di situ semua ada market, jual ayam, di situlah tempat sesat. Yang heran dia, ilmu Islam ni bukan nak bawa dia ajar kepada mereka daripada sekolah rendah lagi. Sembahyang tu fardu ain. Sudah pening apa ke dalam kepala otak dia pun. Ilmu dah masuk dah nak apa, tadi ke umur 6 tahun tu dah cikgu dah ajar di sekolah tu. Dengan kepelbagaian apa pusat pendidikan kanak-kanak, tak kira lah nama dia tadi ke apa. Kesemuanya dari ajar umur 4 tahun, sekali 3 tahun dah ajar doa dah. Dan mereka tidak, saya rasa tak ada di Malaysia dia tak belajar bab solat. Mereka sikit tu dia mesti ada. Tapi keseluruhan dia tak ada yang tak diajar kefahaman solat itu wajib. Dalam erti kata buat dengan hati, semuanya wajib 5 waktu macam tu sembahyang. Tapi tiba-tiba pengikut tu lah ramai. Itu yang heran, apa yang mereka fikir sampai jadi turang terbalik sembahyang jadi tak wajib. Budak sekolah kalau tanya budak dari darjah 1 pun dia tahu sembahyang wajib tak wajib? Wajib. Ini paling teruk daripada budak-budak darjah 1. Jadi ini muskilah yang berlaku di Malaysia bila mereka ini menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, dia tanggung dosa tu. Dosa pengikut dia. Pengikut pun tanggung dosa masing-masing lah, dia pun dapat sekali. Mislu athami man tabi'ah, seperti dosa-dosa yang mengikut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Sedikit pun dosa tak berkurang. Sebab tu kita punya kemegahan, kita punya keseronokan bukan pada pengikut yang ramai, tapi jalan tu betul tak betul. Sebab tu kata ulama, la an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Sekiranya aku menjadi pengikut di dalam kebaikan, lebih aku suka menjadi ketua di dalam kebatilan. Siapa yang tak suka ada pengikut? Itu tabiat. Siapa yang tak suka masyhur? Semua orang suka. Tapi biarlah kemasyhuran itu di atas kita kebenaran. Janganlah hanya nak kumpul pengikut macam Rasul Malaysia tu. Dia ada di Penjara Kajang, dekat tuan-tuan Malaysia tu. Kawan saya buat research di penjara UPM. Dia buat research, dia tanya apa yang menyebabkan dia ini jadi Rasul. Dulu dia mutawif. Itu yang selalu dia mutawif. Tapi bukan mutawif kat Penang, dia mutawif Mekah semua. Dia mutawif. Kemudian dia menternak kambing dulu, dia menternak binatang. Dia baca Quran. Dia kata dia baca Quran. Dia dapati ni cara dia taubat lah, dia cerita pengalaman dia. Quran kata setiap bangsa ada rasul. Setiap bangsa ada rasul. Jadi Malaysia ni tak ada rasul lagi. Jadi dia mengambil alih untuk menjadi nabi. Jadi itu punca dia. Sebab dia bukan tak berani. Tapi itulah dia main kejahilan. Bukan semua mutawif dia ada ilmu. Tapi jadi macam tu keadaan dia. Bila masuk mahkamah, bila hakim menjatuhkan hukuman terhadap Rasul Melayu ni, dia tarik balik, dia letak jawatan sebagai Rasul. Kan tak gila. Macam-macam. Tapi itulah punca dia.
Sebab dia membaca Quran bukan nak ikut Quran, tapi dia menjadikan hawa nafsu dia. Di kawan saya di pencara IPM, dia buat research untuk melihat macam kenapa Rasul Melayu jadi macam tu, dan banyak ajaran sesat macam itulah. Kerana yang pertama di antaranya mereka berpegang kepada ilham dan mimpi. Kebanyakan dajjal ini, ilham dan mimpi dia tak ada masalah apa, tetapi masalahnya bila dijadikan sebagai sumber rujukan. Ilham dan mimpi ni sebagai satu motivasi je. Misal kita mimpi kita ni pergi Mekah, okey, tapi jangan jadikan sebagai kita ni bukti kepada ahkam syar'iyah, bukti kepada kewalian kita. Semua orang dia mimpi, dia kata dia wali sebab mimpi dia beritahu. Itu semua bisikan syaitan. Sebab itu dalam perbicaraan sumber rujukan, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Dia sebagai satu istiqnas, sebagai satu motivasi saja. Semua orang ni 3 hari mimpi duk sibuk mimpi lagi. Ni kawan perempuan lah, dia shock tu. Kawan perempuan kalau mimpi tak habis cerita mimpi tu. Mimpi tidak membina tamadun apa-apa. Mimpi ni kalau kita makan pun tak kenyang. Tak lapar lagi ada. Jadi mimpi dalam Islam dia tidak dianggap sebagai sumber rujukan. Semua orang ni sampai telefon, sampai tanya, "Ustaz, saya mimpi ni, mimpi jenis ni, saya kena buat macam tu ke?" Tak ada. Kita kehidupan kita berdasarkan maklumat ilmu. Mimpi tidak ada maklumat. Mimpi ni dia sebagai satu, orang kata apa, satu ilham. Kalau benda tu bertepatan dengan kajian, bertepatan dengan apa nama dia, ilmu, bertepatan dengan Quran, kita tak apalah. Tapi kalau benda itu tak ada apa-apa. Ini bukan zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf zaman dia dipanggil apa nama dia, approach manusia mimpi tu dah habis dah. Cerita dalam Quran segi dipanggil bentuk mukjizat, sama ada tongkat Nabi Musa, sama ada mimpi Nabi Yusuf, pentakwilan dia, kesemuanya tamat bila datangnya wahyu Quran. Dan wahyu Quran semuanya iktimat di atas ilmu, sama ada ilmu syar'i, ilmu akal, ilmu sains, ilmu kajian. Itu saja sumber kita. Misal saya bagi contoh lah, kita sakit, doktor kata kena operate, kita mimpi tak perlu operate. Kita pun jumpa doktor, saya mimpi semalam ada tuan syekh mana beritahu tak payah operate lah. Ketika itu mimpi tak ada hujah. Hujah ada doktor tu ilmu, sebab Tuhan kata fas'alu ahla dzikr, ditanya pakar, bukan tanya mimpi. Dalam Quran tak ada ayat yang arahkan tanya mimpi, yang hanya ada fas'alu ahla dzikr. Sebab itu Tuhan bagi satu kaedah yang perlu dipegang oleh semua umat Islam sebagai satu metodologi. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tak akan bagi tahu satu maklumat yang sahih melainkan pakar. Itu punya kaedah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak akan mampu menceritakan satu perkara melainkan pakar. Dan pakar ni ikut bidang. Kalau bidang apa ada pertanian, kita tanya bidang pertanian. Saya pernah bercari ceramah di satu syarikat ni, dia buat tentang pasal beras. Dia punca dia, orang kampung tak mau beli beras yang elok. Dia punya alat-alat dia tu. Jadi padi tu dia beli dia panggil beras angin. Beras angin tu maksud dia tak ada apa pasal itu. Jadi dia tidak memberikan kebaikan kepada kita lah, pemakan. Orang kampung tak mau dia, sebab dia jimat, racun tu semua jimat, jadi beras angin. Istilah daripada sana. Ketua tokai syarikat itu Cina. Dia tak fikir macam mana nak bagi orang kampung ni beli barang-barang dia yang betul sebab untuk kesihatan lah. Dan dia fikir kenapa ustaz. Semua agama. Apa tak apa. Bagi saya macam mana cerita pasal pertanian dalam Islam, kena ambil semualah yang betul-betul. Mana dia dalam bidang pertanian pun kita kena, bukan tanya ustaz, saya cerita bagi kepentingan tanya pakar ya. Dalam bidang pertanian kena tanya pakar pertanian yang mana yang paling terbaik. Dalam ekonomi, sebab itu dalam sistem kerajaan dipanggil yang disebut ulul amri itu bukan hanya pemimpin kerajaan, tapi pakar dalam setiap bidang. Katalah kerajaan dapat keputusan dalam ekonomi, dia kena rujuk pakar ekonomi itu. Dalam bidang sains, pendidikan, dia kena rujuk pakar pendidikan. Itu yang ditafsir oleh Muhammad Abdul. Semua benda, kalau lah semua orang berjalan di atas minual ataupun metod ini, tak ada celah.
Yang celawanya, bila rujuk kes ini bukan kepada pakar dia. Kita bagi contoh sukan lah. Kalau sukan dirujuk kepada bukan pakar, celawa sukan. Ada setengah orang atas dia sendiri nak bagi ajar kepada sukan, pening kepala kita. Dia bukan pandai main bola. Ada juga macam tu. Jadi Allah Ta'ala dia bagi kaedah wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tak ada orang yang boleh cerita maklumat yang betul melainkan pakar. Ini kaedah yang digunakan dalam semua urusan. Sebab tu bila kita tengok di Amerika, dia punya sistem kepakaran terlampau tinggi. Sehingga kalau medik Amerika tak masuk Malaysia. Dia lain doktor. Kalau cucuk darah lah. Dia punya apa spesialis itu sampai mendalam, sampai tak ada orang kata apa ya, bersifat umum tak ada. Dia takhusus sampai macam tu. Sebab yang takhusus ni yang boleh bagi maklumat yang sahih. Itu di antara benda-benda yang penting dalam kehidupan kita. Baik. Cukup 2 hadis dulu, kita tengok hadis lema sama aja. Okey, hadis yang terakhir ini sebagai satu benda yang penting, muka surat 36 daripada Imam Bukhari juga Imam Muslim. Imam Bukhari ni sangat amanah tuan-tuan dan puan. Kalau cerita orang paling amanah ni, nak cari macam Imam Bukhari tak ada. Imam Bukhari ni dia hafaz, muka surat 36, dia hafaz 750,000 hadis. Dan dia tulis Sahih Bukhari bukan 7 hari. Dia tulis Sahih Bukhari selama 16 tahun. Makna nak buat secara teliti. Dan dia mempunyai metodologi macam mana nak tahu hadis itu sahih. Meletakkan hampir 5 syarat. Makna perawi itu sendiri tak boleh jadi orang jahat. Walaupun mungkin hadis dia betul. Tapi kalau perawi itu ada keraguan, ada kesamaran, ditohmah. Sebab nak jaga agama, punya 16 tahun berjalan kaki kumpul hadis Rasulullah. Yang senang kita tak boleh fikir apa dah. Sebab zaman mencari hadis tamat pada kurun 400 Hijrah, zaman Imam Baihaqi. Selepas daripada tu orang dah tak, makna dia tak mengkritik hadis macam Imam Bukhari mengkritik. Kritikan dia bersifat buku ada baca. Tambahan zaman kita, hadis dikumpul, subhanallah. Kalau beli satu CD Maktabah Syamilah tu, saya ada satu hadis, buku hadis yang saya dapat hadiah masa belajar dulu. Dia mengumpulkan 70,000 hadis. Dia 24 jilid, jenuh baca kita. Saya kira tengoklah seri bab terakhir, dah 74,000 hadis. Orang dulu kumpul. Kita ni tak payah kumpul lah. Itu mana tak baca. Dalam buku ni ada 500 hadis. Azan tu, azan. Tak apa. Azan boleh lewat, tak apa. Kita qomat tu lah. Dia ada 2 pendapat. Ada kata azan tu, ada kata tak apa, mengaji tu qomat. Sebab ada orang yang azan lah. Tak apa. Jadi buku ni saja ada 500 hadis. Asal usul buku ni ada 1,800 hadis. Dah kita malas, zaman malas, Imam Nabawi ringkaskan kepada 500 hadis. Macam tu. Jadi Imam Bukhari ni daripada hafalan dia 750,000 hadis. Dalam Sahih Bukhari ada lebih kurang 7,000 lebih hadis. Punya dia tapis dan dia tidak muatkan hadis sahih kerana yang semua kena takut panjang. Kalau dia tulis semua tu tak habis. 7,000 hadis tu pun orang belajar selama hampir 4 ke 10 tahun. Kalau kita belajar di India ada lebih kurang 2 tahun habis. Ada tempat 4 tahun, ada tempat 6 tahun. Nak dengar, itu belajar sepanjang hari ya, daripada subuh ke malam. Tapi kalau belajar macam kita ni mungkin memerlukan masa 100 tahun baru nak habis. Ada yang tempoh setahun pun, tapi pelajaran straight begitu. Begitu amanah. Dan setiap satu hadis dia sembahyang 2 rakaat. Bayangkan dia sembahyang hampir 15,000 rakaat. Untuk siapkan Sahih Bukhari, dia sembahyang sunat sebanyak 15,000 rakaat. Punya integriti. Satu persatu sanad. Tapi tengok, sehinggalah 16 tahun. Orang buat PhD pun 3 hingga paling lama lah 8 tahun. 8 tahun. Okey. 16 tahun.
Sebab itu buku Imam Bukhari walaupun ditulis pada 200 hijrah lebih, dia nak mu Imam Syafi'i, anak Imam Ahmad, dah 1200 tahun kekal sampai sekarang. Ini menunjukkan keikhlasan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari ini buku dia dirujuk oleh semua ulama dalam dunia. Punya nak bagi tahu sifat mereka yang begitu hebat. Jadi layaklah mereka ni menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meriwayatkan bahawa al-khazinul muslim al-amin, penjaga setiap amanah. Ini banyak bendahari ya. So bendahari betul-betul. Kalau jenis lupa duit macam saya, tak jadi bendahari. Saya tak, sepanjang hidup dalam sejarah daripada sekolah rendah sampai sekarang, orang pun tak berhenti, kita pun tak berani. Kita pun tak tahu ke mana. Kira-kira asyik salah. Dia ada orang yang betul-betul, sebab tambahlah yang menjaga khazanah negara lagi lah, kena betul-betul amanah macam Nabi Yusuf. Orang yang mencari, kata Rasulullah, alladhi yunaffidhu ma umira bi, yang melaksanakan tugasan dia, fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyiban bihi nafsu fayadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Kalau dia buat kerja, orang bagi tugasan tu, dia infak wang itu dalam tugasan dia, maka dia termasuk juga sebahagian daripada orang yang menunaikan sedekah. Jadi bendahari mana pahala dia? Dia kata duit. Tapi syarat dia buat ikut apa yang ditetapkan oleh surau, apa yang ditetapkan oleh syarikat, apa yang ditetapkan oleh negara. Sebab itu zaman kita berkembang, maka diperkenalkan ilmu audit. Ilmu audit ni sangat penting dalam kehidupan kita. Di kampung-kampung tak ada lagi. Kita jangan fikir zaman dulu tak ada. Zaman dulu memanglah tak ada sistem dia macam tu, tapi kita ada ilmu. Contoh ada buku tadi apa? Accounting for no accountant. Sebab benda tu sangat penting. Saya baca tu. Sebab kita kadang-kadang yang belajar agama ni, dia muskil daripada dia tak pernah terima ilmu dunia. Dia dulu mana ada tutor guru tu. Tutor guru tu tak bersalah, sebab memang ilmu tu tak diajar. Di universiti tak ada. Universiti tu orang dapat 1-2. Jadi benda tu tak sampai. Tapi sekarang ni, bila kita masuk perbankan, dia ada satu ilmu yang dipanggil audit syar'i. Dan ilmu tu sekarang ni dia menjadi satu kewajipan fardu kifayah. Dan ia mesti dimasukkan dalam setiap surau. Kalau kita bincangkan perusahaan surau atau masjid, audit satu benda yang sangat penting. Sebab nak kira, kalau di kampung tak ada lagi benda tu, duit entah ke mana orang bagi. Sebab dalam sistem wakaf ataupun sistem dia panggil apa, sedekah dia bila sedekah kepada nazir, sama ada nazir masjid ataupun nazir sekolah, apa yang berlaku? Orang yang jaga sekolah tu ingat orang sedekah dia. Bila orang bagi tanah, dia ingat tanah tu tanah dia. Orang bagi tu untuk sekolah tu. Cuma dia pemegang amanah, tak apa, letak nama dia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemilik. Dia kena beza di antara pemegang amanah dengan pemilik. Maka bila dia mati, anak mana ni merebut? Dia diam dia. Sebab apa? Kita menolak sistem dunia. Imam Ghazali kata agama tidak akan kukuh melainkan dengan kukuhnya sistem dunia. Mana dia? Kalau surau ni tak ada sistem dunia, tak ada audit, tidak ada pentadbiran, tak ada organisasi, surau tak akan jadi elok. Orang bagi duit entah ke mana. Maka bendahari tak boleh ambil ustaz. Syekh Qadhi pernah cerita, dia cerita pasal dia pun nak buat bank, nak buat bank di Qatar. Tapi cadangan adalah masa tu zaman 70-an, 80-an, mana ada otak tinggi-tinggi kan. Jadi dia kata kita cadang yang jaga duit bank ni. Dia kata kita ambil jaga masjid tu, dia baru jaga duit bendahari masjid. Syekh Qadhi kata tak sama bendahari apa dia nak buka syarikat ni, bank atau syarikat ni dengan bendahari masjid. Sebab dia tidak akan sama. Kita tidak berkias. Mungkin dia jaga masjid bagus, tapi jaga tempat dia tak bagus. Dia mengikut pada autoriti. Sebab itu kalau kita nak menjadikan masjid ataupun surau berjaya, sistem tu mesti carta organisasi. Mana dia mesti terlatih. Tak semestinya imam itu dia nazir. Mungkin dia sesuai jadi imam, dia jadi imam. Sebab pentadbiran ni satu benda yang sangat hebat. Sebab tu di Singapura, bila kita pergi Singapura, masjid atau dia tak ada surau kan, masjid semuanya dinamakan sebagai CEO. Dia tak ada
tidak ada nazar, dia CEO. Dia susun masjid itu dalam bentuk yang tersusun, makna dia segi pendapatan dia, dapatan dan keluaran semuanya ada dia panggil maklumat. Ini menunjukkan kita punya masjid dan surau ni dia menerima zaman dan mampu untuk berinteraksi dengan sumbangan dan sebagainya. Kalau kita tidak ada sistem carta organisasi macam tu, maka surau akan jadi slow ataupun surau itu tidak dapat membangun sebab dia tak ada rekod. Dan ini bukan satu benda dunia, ni adalah satu kewajipan syarak. Sebab itu kita melihat di kampung-kampung bila hari Jumaat, bukan ada setengah yang surau ada iklan. Sebab itu kena iklan. Dan aktiviti kita tunjuk kepada masyarakat supaya orang nampak, oh alhamdulillah. Sebab orang mesti yang bagi duit ke surau tu, dia nak tengok aktiviti, dia takkan dia nak sedekah macam tu. Bila orang kata okey, aircon tukar. Saya pernah pergi surau tu di luar Kuala Lumpur. Saya tengok aircon ada 2 je. Oh, panas. Dan saya kata, tengok semua orang rasa panas. Ini hasil daripada masyarakat tak mau menyumbang. What you give to get back. Kita masuk surau, kritik surau. Oh, surau ni tak cukup aircon. Padahal seorang pun tak mau menyumbang. Jadi haraplah 2-3 orang nak menyumbang, harap sumbang aircon. Tapi kalau masyarakat tu dia sumbang, boleh buat aircon 10. Boleh sampai Johor saya tengok, baru saja tengok surau, tengok tu dia aircon sampai 8. Tak apa, saya kata tak payah nak bagi cadangan apa. Tapi dengan surau tu dan masyarakat kena ikut. Tapi bila masa Jumaat dia kata panas surau. Oh, masyarakat tak perlu duit. Ataupun boleh jadi surau tu tak aktif kerana qiyadah, carta organisasi itu tidak kuat. Sebab itu bila kita tengok Rasulullah SAW menyebut orang yang jaga amanah ni, orang yang akan mendapat pahala yang bersedekah dengan syarat dia melaksanakan tanggungjawab. Jadi semua orang bila dia faham konsep leadership yang dibangkitkan di barat, sedangkan Rasulullah ada cerita lama dah, dia mampu membina satu masyarakat yang hebat. Sebab itu ada nama Dr. Tariq Suwaidan. Tuan-tuan boleh buka website dah, Dr. Tariq Suwaidan. Dia adalah trainer yang ajar leadership berdasarkan sunnah Nabawiyah. 30 tahun dia buat training di seluruh dunia. Di Malaysia dia buat, di negara Arab. Itu dia hebat, dia engineer. Dan dia ada channel TV khas di Kuwait. Dia orang Kuwait. Nama dia channel Qanah Risalah. Dia juga pemilik minyak. Bukan minyak gamat yang gamat tak boleh dia buat channel TV. Dia puluh juta channel TV ni. Dia token minyak. Dia datang Malaysia. Dia engineering di Amerika, PhD dia pengajian Islam. Jadi dia ada channel TV, dia ada training qiyadah, dan dia training orang ni kepimpinan berdasarkan sunnah Nabawiyah. Karena bagi dia di barat dia bangkitkan leadership ni daripada kecil lagi. Karena ini cara untuk nak majukan setiap sektor, setiap surau ke masjid. Tapi dalam agama Islam dia leadership ni tak tahu jadi apa. Hatta kalau kita pengawas di sekolah tak ada kursus, makna dah lantik begitu je. Cikgu panggil, okey ambil, tapi tak ada satu training untuk mereka menjadi satu kepimpinan. Tapi di barat, masya-Allah. Dan ini satu perkembangan ilmu yang patut kita ambil berat. Sebab kita baca hadis macam-macam Nabi cerita, tapi kita selalu baca hadis yang akhirat. Kita kena baca juga hadis-hadis dunia. Dan guru saya pernah dia kumpul 14,000 hadis yang berkenaan dengan dunia aja. Iaitu ekonomi, politik dan sosial. 14,000 hadis yang Nabi sabda berkenaan dengan sains politik, kemudian sosial dan ekonomi. Ini menunjukkan hadis Rasulullah tidak terbatas kepada ibadat yang difahami oleh sebahagian umat Islam. Jadi insya-Allah kita sambung lepas payah. Belum puasa tak ada, lepas payah insya-Allah kita akan sambung pengajian kita bab taubah. Dan kita akan huraikan macam mana hubungan taubah dengan perubahan individu, masyarakat dan sebuah negara. Kerana taubah pada kefahaman ibadat kita nampak dosa, tapi dia mempunyai kesan terhadap bukan taubat tetapi dalam pembangunan human development daripada kisah taubat ini. Jadi kalau ada soalan kita buka, tak ada soalan kita sembahyang insya-Allah taala. Ada soalan apa? Tak ada? Silakan. Ya. Kita dapat informasi bermacam-macam. Betul. Ada yang berkaitan agama, ada sebagainya, dan kita pun nak mabuk. Betul. Jadi kita nak menapis sama ada benda ni sahih atau tidak. Kita
kita pun tak ada kemampuan. Betul. Jadi kadang-kadang kita betul-betul keliru dan kelaru. Jadi apa yang perlu kita buat? Baik, ini yang dipanggil fitnah. Fitnah tu makna kita tak tahu yang mana betul yang mana salah. Kalau fitnah bahasa Melayu kita macam kita buat satu dakwaan palsu. Tapi fitnah yang disebut di dalam sunnah nabawiyah, Nabi sebut badiru bil a'malis salihah itu. Buat amalan soleh segera sebelum berlaku keadaan macam ni. Tak tahu yang mana betul. Jadi poin yang pertama, Nabi menyelesaikan masalah isu ini dengan kita banyak buat kerja yang berfaedah daripada sibuk dengan isu-isu yang kita tidak tahu. Dan yang kedua, mudah saja kita bagi satu teori, dapatkan buku yang mana dia dianggap sebagai buku yang muktabar. Tengok keluaran JAKIM ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai credibility. Contoh kita di Telaga Biru, kita ada panel, kita ada konsultan syar'i, kita ada editor syar'i, dan setiap buku yang dikeluarkan dia mempunyai penapisan yang banyak dari sudut editor bahasa dan juga editor syar'i. Dan kita ada metodologi khas. Kalau tuan-tuan perempuan baca buku Telaga Biru yang baru-barulah, dulu tak ada, kita letakkan manhaj yang sama dengan JAKIM, hampir sama dengan JAKIM, walaupun ada kelainan sikit, dan tidak bercanggah dengan kehendak Majlis Fatwa Malaysia. Supaya buku yang orang hantar kepada kita ataupun manuskrip yang kita terima, kita pastikan berjalan di atas dasar. Mana-mana manuskrip yang bercanggah dengan dasar kita buat, manuskrip itu ditolak walaupun buku itu mungkin mendapat sambutan. Jadi ini di antara cara kita nak kenal syarikat. Ini di mana-mana sebenarnya, kenal syarikat, kenal penulis. Penulis tu kita makruf. Datuk Ismail Kamus ke, Datuk Arunding ke, siapa-siapa yang dianggap sebagai ilmuwan Islam. Kalau buku novel tak apalah kita nak sorot, tapi kalau sumber hukum, ahkam dan juga akidah serta tasawuf, kita tengok penulis, kemudian syarikat yang mencetak. Banyak syarikat yang lain. Kita ada Karang Kraf, kita ada Jerit Ilmu. Tengok, kenali melalui pertanyaan dan sebagainya. Itu yang paling mudah cara kita nak mengenai pasti maklumat. Sebab setengah orang mereka cetak buku, dia ambil dari Indonesia, kemudian dia orang edit balik dalam bahasa Melayu. Banyak lebih kurang macam tu. Beli hak cipta di Indonesia entah ke mana, balik Malaysia author bahasa Melayu. Jadi buku tu dicetak sebab dia punya semangat dia bukan maklumat sahih, buku tu laris. Kita tak boleh macam tu. Kita mesti syariah compliant dulu. Sebab tu syariah compliant penting untuk, macam kita di Telaga Biru, kita tengok semua ada pentasihan dari segi baris kita letak baris. Kemudian kalau buku orang, kalau dia tidak letakkan perawi, kita tolong letakkan perawi, riwayat Bukhari, Muslim. Dan kita tak menerima mana-mana hadis yang tidak ada di dalam kitab muktabar. Itu metod kita di Telaga Biru. Maksudnya, katalah hadis itu diambil daripada buku Tajul Muluk, kita tak pakai. Mesti daripada Kutubus Sittah, masuk Bukhari, Muslim sampai Ibnu Majah, Muwatta, Imam Ahmad, maknanya sumber-sumber yang dipakai oleh ulama-ulama. Adapun hadis itu diambil daripada, katalah kita nak ambil hadis itu diambil daripada buku fiqh. Kemudian kita cari dalam buku hadis tak jumpa hadis itu. Maka kita tukar hadis yang lain. Supaya nanti orang tanya, di mana nak cari kitabnya hadis ni? Sebab kita akan letak di situ dia punya perawi dia ataupun kitab dia. Itu metod yang kita buat supaya ia menjadi satu akademik. Walaupun buku tu dia berbentuk dia crowd pula, tapi akademik kena tekan jugalah. Sebab tu majalah kita di UPM nama dia Majalah Ustaz. Mana-mana pensyarah, alhamdulillah baru ni diiktiraf, dia beritahu, mana-mana pensyarah tulis di dalam Majalah Ustaz keluaran Telaga Biru, dia ada point dia. Dia ada point dia. Sebab masa kita buat Majalah Ustaz tu, kita buat syarat macam buat jurnal. Satu, penulisnya mesti buat authority. Kita ada penulis dia Datuk Mufti Wilayah, Datuk Zubair Al-Bakri. Kita ada Dr. Zahuddin Abdul Rahman, pakar ekonomi. Kita ada Dr. Masli, pakar politik. Kita ada Dr. Ustaz Aizam, pakar akidah. Kemudian Ustaz Abdul Fattah, pakar fiqh. Kesemuanya dia ada sijil, diiktiraf. Kemudian kebanyakan mereka mendapat tauliah daripada mana-mana negeri yang ada. Jadi kita letak di situ, alhamdulillah, di tak saya UPM yang saya dapat maklumat lah, kualiti dia bagus, mana-mana pensyarah
yang dapat peluang untuk tulis di situ, dia ada point, tapi tak banyaklah, sikitlah majalah. Tapi makna dia dulu kita sambutan kurang sebab dia akademik, nilai dia akademik sikit, poin-poin penting. Tapi sebenarnya itulah yang menjaga maklumat masyarakat. Karena yang bila majalah ni kita ada banyak penapisan, sehingga maklumat yang dikeluarkan kalau kita cek balik kesalahan tu sedikit lah. Dia ada kesalahan jugalah, biasalah, tapi amat sedikit. Dan kalau rarat kita betulkan balik, sebab kita nak jadikan majalah Al-Ustaz ini sebagai majalah ilmu, dan orang boleh buat simpan jadi silsilah. Sekarang ni kita ada lebih kurang 54 keluaran. Jadi daripada 50 tu, daripada bab puasa ke, sekarang ni kita sampai bab yang terbaru, iaitu fake komunikasi. Isu terbaru nanti tajuk dia fake komunikasi. Macam mana kita nak menjadikan komunikasi kita ada fake, bahasa-bahasa yang terlarang. Misalnya artikel saya tulis, hindari perkataan yang sensitif. Bila jumpa orang, first lah dah rapat, tidak tanya apa pun, kahwin dah, contoh dia, anak berapa, gaji berapa. Itu baru jumpa ada tanya sensitif. Itu benda-benda yang tidak boleh, sebab orang kecil hati. Jadi bahasa komunikasi pun ada fiqh dia. Itu di antara benda-benda yang kita bawa dalam majalah. Contoh, cari dalam mana-mana syarikat, kita pastikan penulis dia bagus, kemudian panel dia bagus, syarikat tu dia berkualiti. Itu kalau yang lain susah, sebab buku terlampau banyak. Tapi kalau novel, belilah Lepat ke, kenapa aku pakai seluar jeans, itu okey. Sebab remaja sekarang ni, bila kita pesta buku baru ni, buku tu yang laris. Dan buku tu okey, sebab dia cerita pasal apa aku pakai seluar jeans. Dan dia bagus, tapi dia pakai seluar jeans juga. Cerita remaja, buku tu lebih laris daripada buku-buku agama yang ada kualiti. Buku Lepat tu cerita pasal apa, tapi dia punya sambutan dia remaja sangat tinggi. Bila dia datang ke PPTC, dia talk dengan orang ramai, sambutan biasa. Dia Lepat kan anak dia yang kena colek tu kan. Tulisan biasa aja, tapi ikut dipanggil apa sekarang ni, fenomena anak muda dia suka buku-buku santai, kulit pun kulit biasa. Macam buku terbaru Yusuf Islam tu, Kenapa Aku Masih Memetik Kita. Dia macam tu, nilai dia akademik kurang, tapi cerita dia bagus. Kerana anak-anak muda suka bahasa macam tu, santai. Cuma kalau macam kami nak tulis tartib bahasa tu, dia panggil bahasa ranggi gitu. Kita bahasa akademik, fakta. Kemudian nak tulis bahasa tu kena cari ahli dia. Jadi buku macam tu tak perlulah nak rujukan, sebab buku tu santai. Tapi yang kalau macam tuan tadi, buku-buku ilmu macam ni kena cari dia punya syarikat dengan penulis dia. Jadi insya-Allah kita sambung ya. Itu dalam yang kadang-kadang informasi yang kita terima sangat banyak melalui WhatsApp, melalui yang tu baca, tak payah kita nak sebar, melainkan orang yang sebar tu orang yang tengok orang dia. Kadang-kadang dia dalam tempatan tu dia merayu pula untuk disebar. Itu semua. Merayu tu lagi masalah. Jadi dalam sebaran WhatsApp, tengok orang yang sebarkan. Jadi sebab orang ni dia tengok, kalau orang yang tidak ada ilmu, itu muskil. Sebab banyak sangat, tambah Syaban ni, Ramadan, macam-macam hadis akan dikeluarkan. InsyaAllah JAKIM dah keluar garis panduan apa, hadis-hadis palsu. Sebab sekarang ni Jabatan Kementerian Dalam Negeri bawah Datuk Zamidi, mereka cuba buat satu benda yang baik, iaitu panel penapisan hadis. Macam mereka berlantik KDN buat panel penapisan Quran. So tak semua Quran boleh dijual. Dulu Quran semua boleh jual. Datang Indonesia, apa jual tulisan Osmani ke tak Osmani jual. Jadi KDN buat satu panel di sana, yang mana setiap Quran yang akan dicetak oleh publisher mesti dapat keizinan daripada KDN. Dia ada founder semua, treaty mushaf, ada punya rasam dia Osmani, banyak mana. Jadi kalau kita nak beli Quran yang betul, pastikan ada dia panggil cop KDN di belakang. Ya, itu simple. Hadis belum buat lagi, tapi dalam peringkat pembentukan lajnah yang saya dapat maklumat lah. Jadi Ustaz Syariz tak ada. Kalau Ustaz Syariz ada, dia boleh ceritalah. Saya dah bincang dah, tapi kalau lajnah tu dibentuk, insya-Allah lebih mudah. Tapi insya-Allah Telaga Biru akan buat satu buku yang berkenaan dengan panduan hadis palsu, supaya hadis yang sahih banyaklah. Macam buku ni semua hadis sahih, tapi ambil apa hadis palsu? Ini semua fadilat cukup banyak. Cuma manusia ni dia suka benda pelik-pelik, percayalah. Manusia ni dia suka benda yang pelik. Kalau dipanggil tak pelik, tak famous. Itu dipanggil dalam bahasa Arab khalif tu'raf. Buat benda pelik, kamu akan famous.
Jadi kalau kita buat benda sama je, ibadat sama saja, bila orang nak puji? Jadi buat benda pelik. Nama naik sikit, tapi itu bukan cara Islam. Kita buat cara yang tak pelik. Jadi insya-Allah kita sambung lepas ya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita dapat menyambut Syaban dengan baik dan puasa Ramadan dengan baik. Seperti kata ulama salaf, Rejab adalah tempat untuk kita letak baja, Syaban kita siram, Ramadan kita kutip. Jadi kita tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliya wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.